Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dijemput Cikgu Kamilah binti Yusof dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah dengan tajuk pembentangan program TS25, program 3R, Reduce, Recycle and Reuse dalam kategori co-curriculum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hashtag Zero9 Educators. Saya Cikgu Kamilah binti Yusof dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah akan membentangkan amalan terbaik program TS25 iaitu program 3R berkonsepkan
reduce, recycle dan reuse. Dan program ini di bawah unit core kurikulum sekolah. Sinopsis amalan terbaik, kalau kita tengok kelab kita semula ini berkonsepkan 3 aktiviti iaitu reduce, recycle dan reuse. Okey, cetusan daripada aktiviti dalam kelab kita semula dan penubuhan amalan terbaik kita semula ini adalah hasil cetusan daripada aktiviti dalam kelab bahasa Inggeris. Dan selepas memasuki pertandingan, maka penawaran daripada SW Corp dalam mewujudkan kelab kita semula. Jadi tubuhnya kelab kita semula di sekolah menyebabkan tercetusnya idea untuk menjadikan melaksanakan amalan kelab kita semula di sekolah. Okey, kita tengok berkonsepkan kepada 3R ini iaitu reduce. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangkan penggunaan bahan-bahan terbuang oleh warga sains, di mana pemilihan amalan ini adalah disebabkan oleh longgokan barang-barang daripada warga sains yang tidak tahu tentang faedah tentang kepentingan kita semula. Manakala untuk recycle pula, konsep yang kedua adalah recycle. Recycle daripada bahan-bahan terbuang, kelab kita semua sekolah menginovasikan semula dengan menghasilkan produk. Jadi daripada bahan-bahan kita terbuang seperti plastik, kaca, tin dan juga botol plastik, maka mereka ciptakan melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan daripada dalaman dan daripada pihak luar untuk kita recyclekan balik kita punya barang-barang bahan-bahan terbuang lah. Okey, dan R yang terakhir adalah reuse. Reuse adalah produk yang dihasilkan daripada bahan terbuang digunakan kembali dengan menginovasikan semula. Jadi bahan-bahan yang kita inovasikan semula kita cipta balik daripada bahan-bahan terbuang. Macam kata recycle ni, kita mengitar semulakan barang-barang bahan terbuang mengikut pengkelasan yang betul. Seperti cara pembuangan plastik, kita akan letakkan di tempat yang pembuangan yang betul lah, plastik di bahagian plastik, manakala kertas di bahagian kertas dan juga tin di bahagian tin, dengan cara mengitarkan semula di tempat yang betul. Okey, kalau kita tengok matlamat program amalan ini dilaksanakan adalah, yang pertama adalah memberi kesedaran kepada warga sekolah. Tujuan amalan ini dibuat yang paling utama adalah memberi kesedaran agar warga sekolah ni diberi didikan atau pendedahan berkenaan tentang kepentingan iaitu mengitar semula. Dan yang kedua, dapat meningkatkan nilai menyayangi alam sekitar, iaitu kita menanamkan sikap tentang cintakan alam sekitar supaya murid dan warga sains lah, terutamanya apabila berada di dalam kawasan sekolah atau berada di dalam kelas menjalankan aktiviti mengitar semula bahan. Apabila mereka melihat sampah-sampah merata-rata, mereka akan mengambil dan membuang dengan cara yang betul. Dan yang ketiga adalah memberi pendedahan tentang kepentingan alam sekitar. Di sini kita akan memberi hebahan atau membuat maklum balas kepada atau memberi memberi panduan kepada murid tentang kepentingan ataupun mengingatkan kepada murid tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Dan yang keempat, memberi inspirasi untuk mencana pendapatan lah. Ini adalah matlamat atau objektif utama dalam penubuhan, memberi inspirasi kepada murid dalam mencari pendapatan sendiri, iaitu kalau kita tengok program Kali Masa Depan KMH, kan kita tengok murid dalam sudut daripada keusahawanan dapat kita cana melalui program amalan terbaik inilah. Okey, kalau kita tengok pelaksanaan yang dilaksanakan amalan ini di sekolah adalah hebahan secara maya lah, dan hebahan secara atas talian kepada murid dan waris melalui WhatsApp kelas, melalui iklan yang diwawarkan oleh kelab kita semula sekolah. Dan kita akan sebelum ni masa PKP kita akan wawarkan melalui WhatsApp grup dalam kelas dalam aktiviti atau kutipan yang akan dibuat kepada warga sekolah. So kita akan wawarkan melalui WhatsApp kelas, iaitu secara atas talian, dan hebahan diwawarkan secara bersemuka pada perhimpunan rasmi. Soalnya kita akan wawarkan pada perhimpunan rasmi, kita akan bagi tahu pada minggu ini kita akan membuat kutipan plastik contoh. Jadi pada hari Jumaat kita akan buat kutipan lah. Kalau kita tengok kutipan bahan di sekolah, kutipan akan dilaksanakan pada hari Jumaat setiap minggu di waktu pagi sebelum petah bicara, dan dimulakan untuk pengetahuan makluman kepada semua perhimpunan pagi
kita maklumkan, kita wawarkan, kita hebahkan kepada murid. Dan pada hari Jumaat kita akan adakan kutipan, sebab di sekolah saya kita ada 2 pimpinan pagi, satu pada hari Isnin pimpinan rasmi, dan pada hari Jumaat adalah peta bicara yang akan dikendalikan oleh murid lah. Okey, dan hasil kutipan akan dibuat timbangan semasa perjumpaan kelab kita semula. Jadi murid-murid akan kumpul dan labelkan nama dan letakkan bungkusan di depan stor kelab kita semula. Kemudian kita akan timbang pada hari Rabu lah, hari kurikulum yang melibatkan kelab. Jadi ahli kelab yang akan melaksanakan proses timbangan dan pengumpulan pada hari tersebut. Tengok jenis kutipan bahan terbuang. Ini adalah jenis-jenis kutipan ataupun pengkelasan barang-barang yang kami buat, yang sekolah buat, pihak sekolah buat untuk melaksanakan amalan ini. Dan yang pertama, kalau kita tengok bahan kategorinya adalah kertas, yang kedua adalah plastik, dan keempat adalah tin, yang ketiga adalah tin. Okey, untuk kertas putih, kategori kertas yang di pengkelasan kertas yang dikutip atau yang dikumpulkan oleh pihak sekolah adalah kertas putih, kertas campur, surat khabar dan kotak. Okey, dan yang kedua, kategori yang kedua adalah plastik. Di bawah plastik kalau kita tengok antara yang dikumpulkan, yang dikutip oleh pihak sekolah adalah plastik campur, botol minuman, botol sabun dan juga bekas minuman. Dan yang terakhir adalah tin lah, kategori tin biasa, susu kami dapat daripada kantin sekolah, dan juga tin aluminium yang dibawa oleh murid-murid. Seterusnya kita tengok pada kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran melibatkan 4 kumpulan sasaran. Yang kita utama adalah murid sekolah saya seramai 432 orang, dan guru, seterusnya ibu bapa dan pemegang taruh. Okey, untuk murid pada sebelum ni program ini dilaksanakan hanya kepada ahli kelab kita semula, tapi selepas kita dapat penawaran dan kita dapat balas yang baik daripada pihak SW Corp, maka program ini didedahkan secara menyeluruh kepada warga Sair. Dan guru-guru juga kita maklumkan juga kepada guru, sekiranya ada bahan-bahan macam longgokan kertas yang terbuang, maka boleh diberi ataupun boleh diberi sumbangan ataupun boleh dijual kepada kelab kita semula. Dan juga ibu bapa, komitmen dan kerjasama yang baik daripada ibu bapa juga membantu dalam hasil kutipan kepada pihak sekolah dalam memberi sumbangan dan kerjasama yang baiklah daripada waris. Manakala pemegang taruh daripada pihak PIBG sendiri banyak membantu pihak sekolah dari segi pelaksanaan program amalan terbaik ini. Dan PIBG banyak menyumbang dari segi hadiah lah, penghargaan kepada murid dari segi sumbangan hadiah kepada para pelajar yang dapat mengumpul kutipan yang terbanyak dalam setiap pertandingan yang diajukan oleh pihak sekolah. Kalau tengok kejayaan yang dicapai, ini adalah kejayaan yang kami capai sejak amalan ini dilaksanakan. Mulanya asalnya pada kelab kita semula, iaitu pada tahun 2016 penubuhan kelab kita semula. Maka pada tahun 2017 kami banyak menyertai program-program yang dianjurkan oleh SW Corp, iaitu program perkis lah. Okey, pada banyak pertandingan perkis yang kelab sertai dan menangi banyak pertandingan mengikut kategori yang dipertandingkan lah. Selain itu juga kami pernah mewakili Perlis ke peringkat kebangsaan dan hanyalah penyertaan sahaja. Selain itu juga pihak kelab juga mempunyai kejayaan dalam setiap pertandingan yang dilakukan oleh dalam negeri Perlis lah. Okey, banyak program yang dianjurkan, iaitu program pertandingan kita semula peringkat sekolah kan. Jadi maka peringkat sekolah dan peringkat negeri, maka banyak kejayaan yang kami capai. Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah replika kemenangan dari pihak sekolah, iaitu kami pernah menangi johan pertandingan kelab kita sekolah-sekolah peringkat negeri Perlis pada tahun 2017 dan pada tahun 2018, 2019 maka kami sentiasa, sekolah kami, pihak sekolah sentiasa memberi galakan dalam memberi sokongan kepada kelab, ahli kelab kita semula dan juga warga sekolah dalam menggalakkan murid-murid dan guru-guru serta warga Sair serta pihak luar untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh SW Corp dari bawah kelolaan bersama dengan pengambil jalinan bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Ini adalah impak amalan kami. Kalau kita tengok pada kemajuan murid, impak amalan terbaik ini kalau kita lihat adalah yang pertama adalah melahirkan murid yang mencintai alam sekitar. Tujuan utama amalan ini adalah untuk kita menjaga kebersihan bumi kita daripada kemusnahan. Jadi program ini selain kita
didik, kita terapkan kepada murid di dalam kelas, iaitu menjaga kebersihan kelas. Selepas kelas kita luaskan dia punya skop, kita tengok pada kebersihan di kawasan persekitaran sekolah, dan apabila mereka berada di luar, mereka akan menjaga kebersihan di rumah dan juga kebersihan di luar persekitaran di rumah mereka. So di sini apabila mereka berada di taman rekreasi, mereka akan menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Dan apa-apa kita kata program ini dapat mendidik murid-murid tentang betapa pentingnya kepentingan menjaga alam sekitar. Dan yang kedua, iklim sekolah, warga sains yang prihatin mengenai kita semula. Pada awalnya program ini agak sukar untuk kita terapkan, tapi selepas program ini dilaksanakan dari tahun 2017, maka program ini mendapat sambutan yang baik daripada kalangan para guru dan juga daripada pihak pemegang taruh, daripada pengusaha kantin, dan juga kita daripada pengawal keselamatan dan juga daripada pekerja kebersihan dalam lebih cakna tentang sampah, tentang sikap kepedulian tinggi di kalangan para warga sains lah. Okey, selain itu menjana pendapatan, macam saya bagi tahu, murid-murid dapat menjana pendapatan sendiri tanpa tanpa pertolongan daripada ibu bapa lah. Maksud dia dapat jana kalau dia banyak dapat kutip atau kumpulkan botol plastik ataupun kertas yang banyak, dia dapat memberi menjana sumber pendapatan mereka sendiri. Jadi membantu dan memupuk sikap menjana pendapatan sendiri dengan sikap menabung lah. Okey, kita terapkan juga apabila mereka mendapat duit, maka kita minta murid untuk membuat tabungan, dan kita akan bagi penghargaan kepada murid sekiranya murid-murid dapat mengumpul kutipan yang terbanyak yang dipertandingkan untuk aktiviti dalaman, dan juga mereka cipta pada bahan-bahan kita semula. Kita selalunya kita akan pertandingan, selalunya kita akan gabung jalin bersama dengan panitia RBT, iaitu reka bentuk teknologi, dan juga program-program yang dianjurkan, program dalaman sekolah. So banyak aktiviti yang dilaksanakan kepada murid dalam menjana pendapatan mereka sendiri. Dan last sekali, impak yang terakhir adalah jaringan dan jalinan, iaitu wujudnya kerjasama dengan komuniti luar dan pemegang taruh sekolah. Komuniti luar ini seperti SW Corp, dan juga kita ada juga syarikat-syarikat swasta yang lain yang datang mengambil kutipan daripada pihak sekolah. Kutipan yang dapat akan disumbang kepada pihak sekolah dan kepada ahli kelab kita semula. Dan program ini sangat bermanfaat kepada kita, sebab kalau kita tengok dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia anjakan ketiga, iaitu menerapkan nilai penghayatan kepada murid. Jadi program ini membantu murid kita menerapkan nilai menjaga kepentingan alam sekitar, dan juga menerapkan nilai-nilai kepentingan kita semula kepada murid dalam membantu menjaga bumi kita daripada musnah lah. Dan yang terakhir, anjakan ke-9, iaitu kita bekerjasama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu anjakan yang ke-9, iaitu bekerjasama dengan komuniti luar dan agensi luar, dan kita dapat laksanakan dalam program ini juga. Dan kesimpulannya, program ini dapat membantu dan menerapkan nilai yang baik kepada murid, serta memberi sikap kepedulian yang tinggi dalam menjaga alam sekitar. Dan itu sahaja daripada saya, Cikgu Kamilah binti Yusof. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.